Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam podcast Jelajah Sirah. Okey, insya-Allah salam. Siri kali ni kita mungkin nak kupas dengan lebih mendalam lah. Kita dah bawa dah tips-tips nak travel apa semua. Jadi bila dah ready nak travel ni, insya-Allah topik kali ni kita akan cerita berkenaan dengan apa lokasi yang perlu kita pilih. Apa lokasi perlu kita pilih, kenapa kita pilih lokasi itu, dan mungkin kita akan share jugalah saya secara peribadi apa lokasi saya pilih, macam mana saya pilih, apa kriteria dia dan kenapa kita perlu pilih tempat-tempat macam itulah. Lebih kurang itu. Itu akan jadi poin perbincangan kita untuk sesi kali ini insya-Allah. Dan kita akan kupaskan juga dalam sesi ini berkenaan dengan kelebihan. Saya tak sebut lagi sebab saya nak suruh ikuti apa lokasi dan apa itipati yang kita akan bawakan dalam sesi kali ini insya-Allah. Jadi sebelum saya nak bawa kita pergi lebih dalam, mungkin saya nak minta Salam mungkin boleh share sikit kot pengalaman sebanyak mungkin pengalaman yang Salam pernah travel ataupun yang mana yang pernah travel, dan mungkin orang kata apa, ada lokasi yang panggil kenapa? Favorite lah. Favorite. Satu lagi mungkin yang tak pernah pergi tapi teringin nak pergi sangat-sangat ni. Impian lah, orang tak impian. Okey boleh share tengok. Okey, jadi tempat-tempat yang saya pernah pergilah. Alhamdulillah sebelum ni memang kita diberikan peluang lah. Alhamdulillah memang diberi rezeki oleh Allah boleh belajar dekat Madinah dulu. 5 tahun ada di sana, macam kita pernah cerita sebelum ini. Tapi tempat-tempat yang kita pernah pergi daripada Madinah tu, alhamdulillah saya dapat peluang untuk pergi ke Eropah, contohnya London lah. Saya dah sampai ke London tu, kemudian adalah beberapa tempat lagi yang pernah pergi, contohnya ke Turki dah sampai dah, alhamdulillah. Ke Dubai. Kemudian yang paling jauh yang pernah saya pergi, seingat saya lah, yang kita pergi dulu untuk tujuan charity punya program di Uganda. Di Uganda, Afrika. Satu memori yang kita tak lupa lah dengan keadaannya, dengan jalannya di sana. Kita pergi tempat-tempat lain tu, contohnya Turki, Dubai, Madinah, tempat yang dah kita letak sebagai satu tempat yang dah yang apa, ekonomi dia dah membangun, tempat dia pun cantik, hotel-hotel dan sebagainya. Tapi Uganda ni satu benda yang mungkin dulu Malaysia pernah 50 tahun lepas. Kita 50 zaman pakai apa, ayat telaga. Zaman pakai ayat telaga. Jadi itulah tempat yang paling jauh. Tetapi kalau ikut tempat yang seronok yang kita nak pergi lagi dan lagi, mungkin Madinah lah. Madinah ni memang. Tapi Madinah ni boleh kata sebab balik kampung. Betul, tu balik kampung. Jadi mungkin satu set mungkin tak tahulah kita punya audiens macam mana. Mungkin audiens kita kata tak aci depa ni balik kampung. Atau okey, mungkin soalan macam ni. Ada tak tempat yang belum pernah pergi tapi teringin sangat nak pergi? Kalau tempat yang teringin nak pergi, mungkin ke mana? Ke mana? Tempat yang teringin nak pergi mungkinlah dekat belah Itali lah. Belah Itali lah. Teringin lah. Kalau kita cerita tajuk Madinah Mekah ni, memang kita akan pergi saban tahun lah. Setiap tahun mungkin 2-3 kali kita pergi. Tapi salah satu tempat yang teringin, ada impian nak bawa family pergi, mungkin ke Itali lah. Dengan tempat yang cantiknya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab cantik. Cantik lah tempat dia tu, cantik. Nak bawa anak-anak berjalan dan sebagainya. Itulah salah satu tempat lah. Boleh pakai. Yalah, sebab dia sebenarnya macam kami berdua ni, sebab banyak di Madinah. Betul. Sebenarnya banyak di Mekah. Dia cari tempat. Jadi sebenarnya nak cari Madinah juga. Dia dah dapat yang ultimate dream. Dah dapat ultimate dream tu, jadi susah nak cerita tempat-tempat lain. Sama juga macam saya. Memang kalau ditanya betul-betul ultimate, tak ada, Mekah, Madinah. Kalau nak banding Mekah, Madinah tu Madinah ultimate habis dah. Kalau tanya nak habis sisa umur kat mana, Madinah. Habis dah, memang family dah tahu dah Madinah, tak ada tempat lain dah. Cuma ialah kita ada keinginan Madinah ni dengan Mekah ni dia tempat ultimate yang memang kita dah, sebab kita lama di sana. Dan memang daripada kecil roh nak ke sana. Nak pergi ke sana tu. Cita-cita kecil lalang lah masuk sikit. Cita-cita kecil nak pergi mana? Dah, sebab yalah betul lah, sebab cita-cita daripada kecil memang kalau saya sendiri dididik oleh mak dengan ayah sentiasa doa nak pergi Mekah dengan Madinah.
Memang daripada kecil. Kecil ni bukan orang kata apa, bukan zaman universiti, zaman kecil, memang zaman kecil-kecil, zaman sekolah rendah. Memang mak ayah dah ajak dah macam tu. Kata setiap kali solat, doa, minta dapat pergi Mekah dengan Madinah. Setiap kali dalam solat, setiap kali sujud. Yang ni dulu mungkin kecil-kecil kita orang kata apa, kita doa aja. Kita doa. Kadang-kadang kita tak ada lah. Roh tu tak ada sangat. Keinginan tu tidak lah. Keinginan tidak, kesungguhan tu tidak, sebab kita didikan mak ayah. Tapi bila kita dah besar, kita dah pi, sekarang ni kita orang tua realize kita Doa tu diterima lah sebenarnya. ini doa aku dia udah kecil Doa tu ni memang makbulkan lah. betul. Alhamdulillah lah, 2-3 bulan sekali kita dapat. Alhamdulillah. Jadi sebab tu bila nak masuk point nak cerita tempat ultimate tu, kita dah dapat ultimate. Lebih kurang macam tu lah. Cuma kalau macam saya, ultimate okay, kita tolak tepi. Cuma nak cerita juga berkenaan dengan tempat-tempat yang keinginan lah nak travel. Macam tahun ni lah, awal tahun saya pergi ke Turki, pergi berjalan-jalan. Sebab saya ni senang cerita suka pantai, yang tu satu. Kemudian suka tempat-tempat yang ada salji. Betul. Tapi sebenarnya macam kita pernah sembang yang sesi-sesi sebelum ni, dalam perjalanan tu yang pertama kalau nak jalan, saya suka jalan dalam keadaan jalan yang ada isi. Betul. Maksudnya, contoh, kenapa saya pilih Turki? Pilih Turki ni sebab nak jalan dekat, nak belajar berkenaan dengan kerajaan Turki Uthmaniyah. Macam mana dia pernah lah. history. Saya tak tahu, memang history ni minat sikit. Sebab kalau kata pergi Mekah Madinah pun banyak duk menjelajah lokasi-lokasi yang ada history. Mekah Madinah paling best lah. Sejarah Nabi. Jadi mungkin ke depan antara impian yang belum dapat lagi adalah Palestin lah. Palestin memang sangat-sangat nak pergi. Sangat-sangat berimpian. Rasanya banyak tahun dah ni. Mungkin nak kena pergi jadi kot. Nak kena pergi jadi kot. InsyaAllah. Jadi sebab Palestin ni pun banyak, orang tahu banyak sangat banyak lah kisah dan ada kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi itu apa yang saya boleh cerita keinginan saya lah. Selain daripada ultimate dream Mekah dengan Madinah. Jadi tu secara ringkas lah. Secara ringkas. Jadi apa yang saya boleh nak cerita juga dekat audien yang mendengar dan nak boleh share juga dengan salam. Sebenarnya dalam kita nak merancang tempat yang kita nak pergi ataupun ultimate, macam kita dah bagi tahu kita dah dapat ultimate. Betul. Kita dah sentiasa pergi Mekah dan Madinah. Walaupun pi kerak, kita tetap nak pergi lagi. Kita tetap nak pergi lagi. Tak pernah bosan lah. Tak pernah bosan. Sebab saya ingat ada satu hadis Nabi SAW waktu Nabi masuk kota Madinah. Kan Nabi hijrah daripada Mekah, Nabi pergi Madinah kan. Betul. Bila Nabi masuk Madinah, Madinah ni Yathrib. Nama asal dia lah, nama Yahudi tu. Yathrib ni terkenal dengan negeri yang penuh dengan wabak penyakit. Orang tahu kalau kata kita sekarang ni ada coronavirus, orang kata satu negeri ataupun negara yang ada coronavirus tu, orang takkan berani masuk. Betul. Masuk je keluar mesti problem. Jadi Yathrib pada zaman tu adalah negeri yang penuh dengan wabak penyakit. Penyakit ta'un, penyakit apa nama satu ni? Wabak Sofpak macam itulah. Jadi bila mana orang Islam bersama dengan Nabi SAW hijrah masuk Madinah ni, orang-orang musyrikin Mekah semua mindset dia apa? Orang Islam mesti lemah. Mesti sakit. Jadi waktu ni yang saya teringat nak share satu doa ni, yang mana Nabi baca kepada penduduk Madinah, tanah Madinah, dan Nabi doa kepada seluruh umat Islam termasuk kita hari ni. Doa Nabi SAW, Allahumma habib ilaina Madinah kahubbana Makkah aw ashad. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahhiha lana wa qulhumma ila Juffah. Secara ringkas terjemahan pemahaman daripada doa Nabi ni, apa Nabi kata? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhan kami, campakkanlah dalam diri kami ni apa? Dari Nabi, dari para sahabat, termasuk kita umat Muhammad ni. Campakkanlah dalam diri kami kecintaan kepada tanah Madinah seperti mana engkau campakkan dalam diri kami ni kecintaan kepada tanah Mekah. Kenapa kalau dalam doa ni kita nampak kenapa Nabi kata seperti mana campakkan kecintaan kepada tanah Mekah? Kita tahu Mekah ni negeri, orang kata apa, negeri yang dimulakan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Kisah yang panjang, mungkin ada sesi ke depan kita akan hurai lagi. Boleh hurai lah, kita boleh kongsi benda ni. Jadi
boleh kita katakan negeri Mekah ni adalah negeri bapa kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila mana Nabi masuk Madinah, Nabi jadikan kota Madinah ni adalah kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Nabi doa campakkan kecintaan kepada kami pada tanah Madinah ni seperti mana campakkan dalam diri kami ni kecintaan kepada tanah Mekah. Bahkan Nabi kata apa? Au asyad, ataupun lebih. Lebih lagi. Nak bagi tahu kata cinta Madinah tu lebih. Sebab tu kalau orang duduk Madinah ni, Lagilah. kita boleh kata macam kami ni duduk Madinah ni. Kalau pergi orang tanpa duduk di Madinah, pergi Mekah buat umrah 2 hari, balik nak duduk juga. Madinah. Kalau duduk, boleh nak cepat balik tu. Betul, nak duduk cepat balik. Dudukkan kalau kata boleh duduk sebulan, mungkin 25 hari Madinah, betul tak? 5 hari di Mekah. Ni untuk orang tanpa kami yang biasa duduk di Madinah. Kemudian saya nak sambung lagi sikit dalam doa Nabi tadi. Nabi doa Allah mabarik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahih lana wa qul ma najum. Nabi doa bagi keberkatan kepada timbangan, kepada makanan yang ada dekat Madinah. Kalau boleh kita tengok patah balik Madinah pada zaman sebelum Nabi SAW dulu. Madinah ni padang orang kata apa? Padang pasir. Padang jarak, padang terkukur. Tak ada apa padang pasir. Dah lah padang pasir. Lepas tu duduk tengah-tengah kampung penuh wabak penyakit. Jadi bila Nabi doa, hari ni berkat di tanah Madinah, kita semua cinta nak pergi Madinah. Bahkan ada orang yang tak pernah pergi pun, dia tengok gambar pun dia rasa macam teringin aku nak pergi Madinah. Kalau kata orang kata setiap tahun kan musim haji apa kan, dekat TV Hijrah kadang-kadang kan ada naik gambar Mekah, Madinah. Automatik kita akan rasa orang tu rindu orang tu fitrah manusia kan. Fitrah manusia berkat daripada doa Nabi SAW tadi. Jadi sebenarnya Mekah, Madinah ni memang ultimate memang lah. Benda yang kita perlu pilih. Ada satu hadis Nabi tu. Hadis Nabi tentang Madinah sendiri, kalau kita tengok ada syafaat khusus kepada siapa yang mati di Madinah. Syafaat ni apa dia punya kelebihan, siapa yang dapat syafaat ni? Contohnya pada satu hari nanti pada timbangan dia, masa dia duduk tengah pilih timbangan berat dosa dan pahala tu, syafaat tu akan membantu dia untuk dia masuk ke syurga Allah SWT. Kalau seingat saya hadis tu berbunyi man istata'a minkum ay yamuta fil Madinah falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata fi. Sesiapa yang ada di kalangan kalian mampu untuk mati di Madinah, macam kita lah. Kita duduk berdoa sekarang ni macam dulu kita doa, kita dididik untuk berdoa untuk pergi Mekah Madinah. Alhamdulillah benda tu memang dah dimakbulkan lah, kita kata. Alhamdulillah boleh pergi selalu. Kemudian sekarang ni kita kena doa satu pula, seperti mana doa Sayyidina Umar kalau tak silap. Kalau tak silap Sayyidina Umar. Doa agar sahabat Nabi dekat bandar Madinah kan. Jadi ini boleh dimasukkan dalam doa kita. Kalau mafhum hadis tersebut tadi, sesiapa yang ada di kalangan kalian mampu untuk mati di Madinah, maka lakukanlah. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada mereka. Jadi kita boleh doa lah, masukkan dalam selitan doa-doa kita yang panjang tu. Antara benda yang kita nak minta lah. Kita boleh minta, yang terpentingnya itu mati dekat Madinah. Tapi kena jelas kan, takut nanti ada orang argue pula minta mati. Kita bukan nak minta mati. Kita minta supaya umur panjang, diberkati. Tapi sisa umur kita perakhiran tu di Madinah. Perakhiran di Madinah. Contoh kalau kita boleh buat plan dalam kehidupan kita sendiri ni pun, mungkin kita boleh buat plan. Macam contoh saya dengan Ikrami pun memang kami duduk tengah berbincang apa semua. Mungkin satu masa nanti kami akan tinggalkan semua insya-Allah dan pergi duduk balik dekat Madinah. Duduk dekat sana, habiskan sisa umur di sana lah. Kita kata retired lah. Betul lah, retired plan. Semua orang akan ada retired plan. Kita punya retired plan, kita akan balik semula duduk dekat Madinah. Alhamdulillah dekat sana rezeki pun mudah. Kita nak pergi ulang-alik masjid tu. Kemudian ada pahala pula. Siapa yang solat dekat Masjid Nabawi akan dapat 10,000 pahala kan? 1,000 pahala. 1,000 pahala. Itu antara hadis yang mungkin saya boleh share juga dengan tuan-tuan puan-puan audien. Yang mana bila kita sembang mana lokasi kita nak pilih, yalah kita sembang banyak kan, Turki lah, Istanbul lah, apa benda. Tapi daripada awal tadi kami duk mention ultimate dream, ultimate benda yang paling kita nak. Macam tak boleh move on lah orang kata. Macam tak boleh move on, orang tak boleh move on. Tapi sebenarnya benda yang paling kita nak. Sebab apa? Bukan sebab salah satu tadi saya dah sebut dah. Hati kita terpaut dengan Mekah dan Madinah. Sebab doa Nabi SAW. Selain itu Nabi SAW dah pesan dah dekat kita dalam hadis. Hadis Nabi bunyi dia macam mana? La tashuddur rihal illa li thalath masajid. Masjidil Haram
wa masjidi hadza wa masjidi aqsa. Hadis ni dia ada beberapa riwayat dan beberapa bunyi yang berbeza, tapi mafhum dia sama. Yang mana Nabi kata apa? La tashuddu rihal. Rihal ni maksudnya nak bermusafir. Nabi kata bila kita merancang untuk nak pergi bercuti, nak bermusafir, nak pergi ke mana-mana tempat, Nabi kata jangan bersungguh-sungguh, melainkan utamakan 3 tempat ni. Nabi dah sebut dah. Kalau nak pergi bercuti, nak pergi bersafir, Nabi kata utama 3 tempat ni. Ni pesan Nabi ni daripada dulu sampailah ni. Yang pertama Nabi kata apa? Masjidil Haram. Di Mekah lah. Maksudnya Nabi kata nombor 1 di Mekah. Kemudian Nabi kata apa? Yang kedua, Masjidi Hadza, masjid ini. Waktu Nabi hadis ni, waktu Nabi bersabda hadis ni, Nabi ada di Madinah. Jadi Nabi kita dekat sahabat masjid ini. Dan yang ketiga Nabi kata Masjid Aqsa. Masjid Aqsa di Palestin, betul. Jadi kita letak juga dream Masjid Aqsa. Kita nak pergi juga. Yang mana ada juga hadis yang lain. Mungkin Siri ni banyak hadis. Betul. Jadi Siri nanya hadis sebab bila kita nak bermusafir, kita nak berjalan, kita nak buat apa-apa dalam kehidupan, biar kita buat benda yang ada berpaut pada agama, berpaut pada, bukanlah orang kata perjalanan kosong. Betul. Ada sebab ada isi. Sebab tu ada isi. Sebab dalam hadis Nabi yang lain juga ada disebutkan satu solat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 solat dekat tempat-tempat lain. Banyak. Satu tapi solat. Nak tanya, adakah boleh kita pergi solat tu kemudian balik macam tak boleh solat? Ayat tu tak boleh. Ayat tu tak boleh. Ayat tu panjang lah kita. Yalah, mungkin dari segi pemahaman orang. Tapi sebenarnya nak bagi tahu bukanlah satu solat tu dah cover semua solat, 100,000 solat, tapi pahala dari segi ganjaran. Jadi sebab tu Nabi letakkan satu yang pertama sekali solat di Masjidil Haram. Betul. Jadi Nabi kata kalau nak musafir utamakan Masjidil Haram. Kemudian yang kedua Nabi kata masjid ini. Masjid Nabi SAW lah, Madinah Munawwarah, Masjid Nabawi, satu solat dan sama dengan 1,000 solat. Dan kemudian Masjid Aqsa, satu solat sama dengan 500 solat. Jadi Nabi dah mention dah 3 tempat ni. Nabi dah pesan dekat kita kalau boleh nak utamakan 3 tempat ni. Jadi mungkin saya lah personally, bila kita baca hadis Nabi tadi kan, orang kata kalau kita nak beribadah ni, saya tak tahulah, orang mungkin lain perasaan. Kalau nak beribadah ni, selalunya saya memang akan pilih Kota Mekah lah. Sebab ganjaran dia paling besar. Tapi kalau nak, orang kata apa? Nak berehat ataupun nak healing lah. Nak healing, nak hidup, nak habiskan sisa umur. Yang tu yang kata tadi, pilih Kota Madinah. Sebab saya peribadi memang kalau pergi Mekah tu nak fokus ibadah, memang tak fikir benda lain. Tapi kalau balik Madinah dia rasa macam aku nak duduk lah kat Madinah. Betul tak? Berehat kat situ betul. Tak tahu salah mungkin sama ke? Sama juga. Sama ya, perasaan sama. Kemudian nak tambah sikitlah, lalang kita cerita tentang fadilah-fadilah yang ada dekat Mekah dengan Madinah ni. Kebetulan di tempat itu juga dia ada tempat-tempat yang khusus untuk kita berdoa dan tempat paling mustajab berdoa. Betul. Contohnya Hijr Ismail, kemudian solat selepas kita tawaf di makam Ibrahim. Itu di antaranya, kemudian ketika mana kita sa'i. Betul. Ada juga riwayat mengatakan tu di antara doa-doa yang diterima. Kemudian ada juga tempoh masa, dia tidak berkaitan dengan tempat, tapi berkaitan juga dengan tempat, cuma dia lebih kepada masa, iaitu dekat Padang Arafah. Betul. Tapi kalau kita pergi musim biasa, mungkin benda tu jadi tak ada apa lah. Jadi biasalah, doa biasalah, macam kita doa biasa. Tetapi dia ada satu hari dalam satu tahun, iaitu pada 9 Zulhijjah, ketika mana orang wukuf, kita doa dekat situ memang tak ada hijab dengan Allah SWT. Betul. Kemudian dekat Madinah pun ada juga yang riwayat kata dekat Raudhah tu, di antara taman daripada taman-taman syurga. Taman daripada taman-taman syurga yang kita boleh berdoa dekat sana. Jadi dekat sana sebenarnya kalau kita ada masalah dalam kehidupan, contoh kita pergi dekat sana, kita angkat tangan doa saja, insya-Allah masalah selesai. Selama saya duduk dekat Madinah lah, saya ingat mungkin kita ada buat perniagaan dekat sana sikit. Ketika mana belajar dulu, kita ada buat deal, contohnya kita buat jualan kurban, dam dan sebagainya. Ada masalah-masalah yang berlaku ketika tu,
Yang mana bila saya angkat tangan duduk depan Kaabah tu, selesai masalah terlang. Dia orang kata apa? Lokasi. Lepas tu dalam waktu tu pula. Waktu. Dan yang paling penting kali doa sungguh-sungguh. Dia yang tu antara poin yang terpenting bila kita, yalah kadang-kadang kita doa sekarang ni, kita doa pun ni guru kita lah berpesan. Bila kita doa ni, kita tak penuh yakin. Macam kita doa macam boleh ke dapat? Sedang kita tengah berdoa tapi duk fikir boleh ke dapat? Kita doa macam aku dalam banyak masalah. Kadang-kadang benda-benda tu yang mengganggu. Tapi bila kita macam confident, kita duduk tempat yang betul, kita doa, insya-Allah Diterima oleh Allah. Allah akan terima, Allah akan kabulkan doa kita tu. Jadi bila dicerita berkenaan dengan tempat Mekah dengan Madinah, saya rasa dengan apa yang kami share ni, kita dah boleh tak dalam mindset. Apa yang kami nak tekankan kat sini, kalau boleh ultimate letak Mekah Madinah. Kalau kata contoh, kalau kata siapa yang suka travel, contoh dah pergi London, dah pergi Paris, dah pergi mana-mana tempat, Istanbul ke, dah pergi, kalau boleh kali ni cuba set, jom kita menabung untuk, kita buat tabung Mekah, tabung Madinah. Ada usaha kita buat itu biar ada usaha. Sebab bila kita nak pergi tempat-tempat yang Mekah Madinah ni tempat ultimate, tempat yang paling mulia. Jadi tempat yang paling mulia, dan boleh kita kata istilah hari ni kita nak kata apa? Rumah Allah. Dan siapa nak pergi rumah Allah ni, tetamu Allah lah. Kalau kita nak pergi ke Mekah Madinah, nak jadi tetamu Allah, tapi kita tak usaha, macam mana Allah nak jemput kita? Macam tu lah. Itu di antara usaha kita lah. Jadi apa yang at kita least boleh buat. kita buat usaha. Bukanlah sekadar doa saja, tetapi betul, kita usaha juga. Nampaklah kesungguhan menabung kita. kan, Allah akan bantu, insya-Allah. Sebab bila kita nak pergi tambahan daripada apa lokasi yang kita pilih tu juga, bila kita nak pergi Mekah, kita nak pergi Madinah, daripada situ kita nak pergi tu nak buat apa, yang tu lah kita boleh timbulkan tujuan pergi tu adalah nak buat umrah dan nak buat haji. Jadi macam saya kata dekat awal tadi, satu memang kita nak berjalan, tapi bukanlah maksud saya kita nak pergi jalan, nak pergi Mekah, nak pergi melawat Mekah, nak pergi Madinah, nak pergi jelajah ziarah. Tapi sebenarnya yang paling penting kita nak pergi tu sebab beribadah, nak buat umrah lah, nak buat haji. Di samping tu barulah kita nak berjalan-jalan. Sebab kalau umrah ni pun bukanlah sampai 10 hari nak buat umrah. 2-3 jam saja. Daripada 2-3 jam tu, daripada lepas tu barulah kita nak pergi jalan-jalan, nak pergi ziarah dan sebagainya. Saya nak tambah sikit tentang ketika mana kita nak pergi dekat sana, kita kena letak kita punya matlamat utama kita ketika mana kita pergi Mekah dan Madinah ni, untuk kita lakukan ibadah umrah dengan haji. Sebab apa? Sebab ada fadilah khusus kepada orang yang buat umrah secara berulang-ulang ni. Ada hadis disebut dekat sana, al-umratu ilal umrati kaffaratu lima bainahuma. Satu umrah ke umrah yang lainnya, di antara dua umrah tu adalah keampunan padanya. Bayangkan kita duduk setiap hari dalam kehidupan kita, contohnya kita dah pergi umrah, kemudian sebelum kita pergi umrah yang seterusnya ni, kita dah tanam niat kita, azam kita untuk kita pergi umrah yang seterusnya, kita dalam keadaan keampunan daripada Allah. Apa dosa yang kita buat saban hari, banyak dosa-dosa kita, Allah akan ampunkan satu persatu. Tapi kena buat macam itulah. Kita letak kita punya target kita untuk kita buat satu umrah, kemudian nanti untuk berapa bulan ataupun kita dah mempunyai kemampuan kita untuk kita buat umrah yang seterusnya. Betul. Sebab umrah, kita kena ingat point, kalau umrah kita Allah terima, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Itu point untuk umrah. Dan haji, dalam hadis Nabi, haji, kalau Allah terima haji kita, maka Allah akan bagi kepada kita hadiah yang paling orang idamkan, paling semua orang idamkan adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya kata, bukan Salam kata, bukan siapa-siapa kata. Ini janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanam azam, dan kita kena ingat, mungkin tadi kita duk cakap bab bercuti berjalan. Sebenarnya umrah dengan haji ni mungkin ramai orang tertanya-tanya. Mungkin nantilah, orang kata nantilah, kami nak berjalan dekat dulu. Nanti baru kami jalan, ataupun kami tak bersedia lagi ke London, boleh dah jalan. Contoh. Cuma ada yang ada viral lah, ada 3 hari ni, ada satu satu konten tu, tak tahulah, saya tak ingat nama siapa yang buat konten tu. Dia pergi first kali dalam kehidupan dia first kali travel ni. Dia pergi ke Korea kalau tak silap.
di Korea. Tapi sekarang dia tengah viral. Orang tanya, orang persoalkan kenapa dia tak pergi umrah dulu, kenapa dia tak pergi ke haji dulu dan sebagainya. Ada komen tak sikit pasal itu? Apa jawapannya? Setakatlah tak tahu lagi jawapan dia, tak baca lagi dia punya jawapan. Tapi sekarang ni tengah viral tajuk tu lah. Cuba kita sentuh sikit. Mungkin secara mendalam mungkin nanti sesi-sesi ke depan kita akan bincangkan. Cuma apa yang saya boleh katakan, macam tadilah, banyak orang yang kata belum bersedia sebab nampak macam umrah ni satu bebanan, haji ni satu bebanan. Bukan hanya pada wang ringgit, tapi orang kata bebanan dari segi persediaan. Orang kata macam tak bersedia lagi lah. Tak ni. Tapi sebenarnya secara ringkas apa saya boleh katakan, persediaan ni tak ada istilah. Tak ada dalam hidup kita ni, tak ada istilah bersedia sebenarnya. Sebab kita tak tahu, mungkin esok kita dah tak ada. Betul. Jadi adakah nak tunggu esok baru kita bersedia? Jadi sebab tu sekurang-kurangnya kita pasang niat, kita plan untuk buat umrah dan untuk kita buat haji. Sebab umrah dan haji yang saya nak timbulkan tadi persoalan dia, bukan hanya percutian, bukan hanya perjalanan, bukan hanya ibadah biasa-biasa. Tapi umrah dengan haji ni adalah ibadah wajib yang difardukan kepada setiap orang Islam ketika mana dia berkemampuan. Istilah dia kenapa memang disebut dalam hadis ketika mana berkemampuan. Cuma bila sebut mampu ni luaslah konteks mampu. Tapi ada orang kata tak mampu tapi dia boleh beli kereta. Betul tak? Contohlah kita beli kereta apa? 100,000 lah kita letak senang. Ambil yang murah lah, ambil 50,000. 50,000. Kita boleh beli kereta 50,000. Tapi package umrah sekarang ni rate berapa? 10,000 lah. Kita kata kita tak mampu. Jadi maksudnya di sini apa yang saya nak timbulkan, sedangkan umrah dan haji ni adalah ibadah yang wajib yang difardukan ke atas kita bila mana kita berkemampuan, tapi kita kata kita tak mampu, sedangkan pada konteks keduniaan ni kita boleh kejar tanpa kita utamakan mana yang perlu diutamakan. Lalang nak tambah sikit. Mungkin sebenarnya ni adalah ujian kepada orang-orang yang dah pernah pergi umrah dan haji, bahkan kepada mungkin orang yang mempunyai pengetahuan agama sikit lah. So apa ujian apa? Diorang ni lah, macam contoh macam kita lah, perlu terangkan, perlu sedarkan kepentingan untuk kita jejakkan kaki kepada Mekah, Madinah. Macam ni contoh kita buat podcast satu ni. Yalah. Salah satu untuk nak menyampaikan. Dan kita perlu tekankan, mungkin kita boleh disclaimer tekankan kat sini, kita menyampaikan kesedaran ni. Mungkin orang kata, alah depa tu nak jual package je tu. Jujur saya cakap, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup tu. Tak, maksudnya tidak ada kena-mengena dengan benda tu. Sebenarnya apa kesedaran kita nak bagi, pergi dengan apa cara sekalipun, dengan apa jalan cara sekalipun, travel ke, DIY ke, apa saja. Yang penting tanam azam, plan, usaha sebaik mungkin sampai kita dapat pi. Apa yang boleh saya katakan, walaupun ditakdirkan Allah SWT umur tak panjang, tapi kita dah halfway dalam perancangan untuk nak pergi. Moga-moga apa yang usaha tu akan diangkat oleh Allah SWT. Jadi saya rasa itu saja daripada saya untuk slot kali ini. Itu saja juga daripada saya. InsyaAllah kita akan banyak lagi kupasan-kupasan yang kita akan mula masuk lebih mendalam berkenaan dengan haji, umrah, Mekah, Madinah, Masjid Al-Aqsa dan lain-lain juga. Kalau ada cadangan, persoalan, mungkin nak lontarkan kepada kita, idea-idea, persoalan mungkin nak bawa untuk kita bincang dalam siri podcast yang akan datang, boleh tinggal di ruang komen, insya-Allah. Jadi itu saja bagi sesi kita pada kali ini dalam podcast Jelajah Sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.